Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam pada muka surat ke-90 pada pelajaran yang ke-11, iaitu solat sunat istiqarah. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Sebelum kita meneruskan mata pelajaran kita, tajuk kita pada hari ini, sebelum itu persoalan, adakah pelajar-pelajar tahu apa itu solat sunat istiqarah? Dan sebelum kita meneruskan, terlebih dahulu kita melihat solat yang pertama, iaitu solat sunat istiqarah. Okey, pelajar-pelajar boleh melihat pada muka surat ke-90, unit yang pertama iaitu solat sunat istiqarah. Maksud solat sunat istiqarah ialah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Jadi dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, seharusnya banyak perkara yang kita inginkan dan banyak juga pilihan untuk kita jadikan sesuatu itu sebagai hak kita ataupun pilihan dalam kehidupan kita. Jadi dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan satu solat bagaimana untuk hamba itu berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan sesuatu perkara itu melalui solat sunat istiqarah. Yang mana solat sunat ini pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengajarkan kami tentang istiqarah. Baginda bersabda, "Iza hamma ahadukum bi amri falyarka' rak'ataini min ghairi faridah." Riwayat Muslim. Maksudnya, jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Maka jelas di dalam hadis ini, solat sunat istiqarah merupakan salah satu tuntutan dan hukumnya sunat diberi pilihan kepada umatnya. Untuk apa? Untuk menentukan urusan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana kita ini adalah hamba Allah yang lemah, takut tersalah pilih dalam menentukan sesuatu perkara. Terlebih dahulu sebaik-baiknya kita dahulukan dengan solat sunat istiqarah. Sebagai contoh, untuk kita menentukan pasangan kehidupan kita sebelum kita mulakan rumah tangga, ada dua, satu ini, yang ini sayang, yang di sana rindu, maka kita pilih buat solat sunat istiqarah. Dan perlu diingat, solat istiqarah bukan hanya untuk menentukan jodoh, begitu juga dalam menentukan pekerjaan, pilihan untuk menyambung pelajaran, untuk menentukan sesuatu, apatah lagi dalam peperiksaan untuk menentukan soalan, tajuk apa yang kita nak baca, esok apa yang akan masuk, juga tidak salah dan digalakkan agar kita solat sunat istiqarah dahuluan untuk kita, supaya Allah SWT memberikan kekuatan pada hati kita ketika kita mengulangi kaji pelajaran yang mana yang akan masuk dalam peperiksaan. Tidak salah ya pelajar-pelajar semua, itu semua adalah amalan daripada ulama-ulama mengajarkan kita untuk supaya kita membuat satu pilihan yang tepat, dan pilihan kita itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pelajar-pelajar semua, sekarang kita akan melihat kepada kaifiat menunaikan solat sunat istiqarah ataupun cara. Kaifiat iaitu cara menunaikan solat sunat istiqarah. Okey, pertama kita melihat pada lafaz solat sunat istiqarah. Usolli sunnatan istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istiqarah 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lafaz niat berapa rakaat? 2 rakaat. Cara melaksanakan boleh bersendirian. Ya, sebaiknya bersendirian
kalau kita beriman, kita tidak tahu siapa nak pilih apa kecuali pilihan kita itu sama. Nah, sebaik-baiknya dilakukan secara bersendirian. Okey, rakaat pertama disunatkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan surah Al-Kafirun. Surah apa itu Al-Kafirun? Mesti pelajar ada yang keliru, kan? Jadi surah Al-Kafirun itu Qul ya ayyuhal kafirun. Okay, bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. ولا عن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, itu rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun. Manakala rakaat yang kedua kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah ataupun Ummul Kitab, surah Al-Fatihah, dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas? Ya, mesti ada yang keliru juga ni. Surah Al-Ikhlas ialah surah yang paling antara yang pendek, iaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia surah Al-Ikhlas. Maka solat ini dilakukan dengan 2 rakaat sehingga sempurna, memberi salam dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita hajatkan, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan dan ketepatan itu bertepatan dengan pilihan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga pilihan kita itu tidak akan menyesal di kemudian harinya dan tidak menjadi satu benda yang terungkit-ungkit, kenapa begini, kenapa aku salah pilih. Tidak. Moga-moga petunjuk dan pilihan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tidak bersebelah pada kita pada tidak menyebelahi kita pada satu masa akan datang, keputusan yang kita lakukan itu berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik hamba itu yang berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap urusannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang pelajar-pelajar, mari kita sama-sama melihat hikmah menunaikan solat sunat istikharah. Baiklah pelajar-pelajar, boleh muka surat 91. Kita melihat hikmah yang pertama, iaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat pergantungan. Yang kedua, mendidik umat Islam agar sentiasa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam membuat satu-satu keputusan yang menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dengan memohon bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bomoh dan sebagainya. Maka terdapat 3 hikmah yang perlu murid-murid, pelajar-pelajar semua tahu apa itu tujuan solat istikharah. Maka inilah yang paling penting dalam kehidupan kita dan setiap urusan dan pekerjaan kita. Jangan sehingga kita ini mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yaghfiru an yusyrik bihi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa orang-orang yang mensyirikkannya, menduakan Allah.
menyekutukan Allah dengan sesuatu, menggandingkan Allah dengan sesuatu, sama ada dari sudut sifat, sama ada dari sudut asma'nya, sama ada dari sudut zatnya. Berhati-hati pelajar-pelajar semua dalam kehidupan kita agar kita tidak terjerumus kepada dosa, iaitu dosa syirik ini. Pelajar-pelajar semua, di dalam muka surat 92, pelajar-pelajar boleh melihat ada satu yang dianjurkan kepada kita, iaitu doa istikharah. Doa ini pelajar perlu amalkan dan paling kurang membacanya, meskipun tidak boleh menghafal, tetapi hendaklah baca merujuk dengan pada buku teks, iaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamu ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu an hadza amra. Sebut apa tujuan dan keinginan kita. Khairi li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, au khairun li fi ajili amri wa ajili, faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadza amra. Sebut apa yang diinginkan. Syirrun li fasrifhu anni wasrifhu anhu waqdur liya khaira haitsuma kana summa raddini bih. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk daripadamu dengan ilmumu, dan aku memohon ketetapan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon diberikan daripada kurniamu yang agung. Sesungguhnya engkaulah berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkau maha mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui perkara ini, apa yang kita minta itu ialah sesuatu yang baik kepadaku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat perbuatan ini, atau baik dalam waktu terdekat ini dan masa depan, maka tetapkanlah dan permudahkanlah untukku. Hatilah aku dengannya, dan apabila engkau mengetahui perkara ini, apa yang kita minta itu tidak baik untukku, jauhkannya daripadaku, dan jauhkanlah aku daripadanya. Tetapkanlah kebaikan kepadaku di mana-mana sahaja kebaikan ini berada, dan redokanlah aku dengannya. Okey, baiklah pelajar-pelajar, sebagai aktiviti pelajar pada kali ini, pelajar-pelajar diminta supaya membaca doa ini dan baca sehingga lancar. Kalau mampu boleh menghafalnya, hafalkan. Kalau tidak mampu, hanya cukup untuk membacanya dengan lancar dan cuba praktikkan di rumah. Mesti pelajar-pelajar semua ada pilihan nak pilih kekasih hati, nak pilih lagi telefon mana yang nak dibeli kan. Jadi semua itu sebagai contoh saja pelajar-pelajar, dan itu dijadikan sebagai cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui solat sunat istikharah. Jangan kita buat pilihan, kita menggunakan
kaedah-kaedah yang bertentangan dengan syarak. Ada juga buat pilihan, contohnya menggunakan satu tali ke digantung gitu. Kalau tali ni bergerak sebelah kanan, makanya saya pilih kalau sebelah kiri. Benda-benda yang begitu boleh membawa kepada tahyul dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kita memohon, ataupun kita memohon dengan sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Kita bertemu dengan dukun, kita bertemu dengan bomo, ataupun kita bertemu dengan sesuatu yang menggunakan khidmat daripada makhluk-makhluk di luar sana, contohnya jin dan syaitan dan sebagainya. Mudah-mudahan akidah kita semua terpelihara. Mudah-mudahan akidah kita semua semakin hari kita belajar semakin mantap, semakin hari kita mendalami semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.